Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga happy selalu. Jangan sedih-sedih, jangan stress, okay? It's not good for your health. And trust me on this, it is a true story. Penyakit mental ni bukanlah sesuatu yang kita boleh buat main-main tau. Walaupun dari segi luarannya kita nampak seseorang tu normal, tetapi kalau dia menghidapi penyakit mental, kita kena ambil serius pasal benda ni. Cepat-cepatlah pergi bawa dia berjumpa dengan pakar, bawa dia pergi berubat kata orang. Sebab kita sendiri tak tahu apa yang boleh berlaku disebabkan penyakit mental ni guys. Kisah aku untuk video kali ni sebenarnya ada kaitan dengan satu family ni, di mana mak kepada pesakit mental ni, dia dapat tahu yang anak dia ni menghidapi sejenis penyakit mental, ataupun macam orang kita selalu cakap gila lah kan. Tapi taklah gila yang obvious ni tau. Ada short sikit je lah dalam otak dia tu. Tak pernah terlintas pun even once di fikiran dia yang anak dia ni satu hari nanti akan mencederakan keluarga dia orang, and even worse, boleh sampai tahap membunuh. So tanpa membuang masa, macam biasa, my name is Gizri and this is the story. Lelaki yang bernama Zachary Davis ni adalah anak kepada pasangan suami isteri yang bernama Chris dan Melanie, dan dia telah dilahirkan dalam bulan Julai pada tahun 1997. Si Zachary Davis ni mempunyai seorang abang yang bernama Josh, di mana abang dia ni tua setahun je dari dia. Diorang berdua ni memang sangat-sangat rapat tau. Main sama-sama, makan sama-sama, senang cerita memang rapat gila lah. Lepas tu family diorang ni pun hidup macam family yang lain juga. Happy je, kira normal life lah kan. Sehinggalah pada suatu hari tu, di mana Chris, iaitu suami kepada Melanie dan juga bapa kepada Zachary dan Josh ni, telah meninggal dunia pada tahun 2007 akibat penyakit yang dipanggil ALS ataupun Lou Gehrig's disease. Apa pula penyakit ALS ataupun Lou Gehrig's disease ni kan? Penyakit ni adalah penyakit yang di mana sakit yang akan attack sel-sel yang ada di bahagian otak kita yang boleh menyebabkan kematian. Maksudnya, dia akan ganggu saraf-saraf yang ada dekat bahagian otak kita ni, dan bila dah ada kaitan dengan otak ni, korang faham lah kan, memang bahayalah cerita dia. Korang masih ingat lagi tak Ice Bucket Challenge yang pernah popular dan viral time dulu-dulu tu? Alah, challenge yang diorang letak ais banyak-banyak dalam baldi tu, and then lepas tu diorang pergi tuang semua ais-ais tu dekat atas kepala kita ni. Kira macam mandilah menggunakan ais tu. Korang ingat tak? Kalau korang ingat, sebenarnya Ice Bucket Challenge ni kira macam satu bentuk awareness ataupun tanda prihatin terhadap penyakit ALS ataupun Lou Gehrig's disease ni lah. Hampir semua orang yang ada dekat dunia time tu buat Ice Bucket Challenge guys. Okay, kita sambung balik. Sebelum si Chris ni meninggal dunia, dia memang susah nak uruskan diri dia sendiri tau. Makan susah, apatah lagi dia nak bergerak, nak buang air ke apa ke, sangat-sangat susah guys. Dan disebabkan hal-hal macam ni, bila anak-anak dia tengok si Chris ni, diorang jadi trauma lah kan. Apa hal dengan bapak aku ni kan? Lebih kurang macam tu lah diorang fikir. So diorang takutlah tengok keadaan bapak diorang time tu. Biasalah budak-budak ni kecil lagi tau, diorang belum lagi faham situasi dan tengok benda-benda macam ni. Dan selepas je si Chris ni meninggal dunia, mak dia perasan yang Zachary ni telah berubah tau. Tapi mak dia pada waktu tu taklah fikir apa-apa. Cuma mungkin biasalah, bapak dia baru je meninggal dunia, so benda ni mungkin telah memberi kesan yang mendalam terhadap si Zachary ni. So mak dia just anggap benda ni normal. Esok-esok lama kelamaan okey lah tu, just matter of time orang cakap. Selepas je kematian si Chris ni, Melanie telah mengambil keputusan untuk membawa Josh dan juga Zachary berpindah ke sebuah tempat yang dipanggil Tennessee di Amerika Syarikat untuk memulakan hidup yang baru. Dengan harapan dia kira nak build up semulalah kehidupan diorang dekat Tennessee tu. Tetapi time diorang tinggal dekat Tennessee tu, time tu jugalah si Melanie ni telah membawa anaknya yang bernama Zachary ni pergi berjumpa dengan psychiatrist. Psychiatrist ni adalah pakar psikiatri lah kan, doktor sakit
penyakit mental lah, senang cerita. Sebab si Zachary ni cakap ada satu suara yang selalu berbisik-bisik dalam otak dia sejak kebelakangan ni. So mak dia bila dengar macam ni, mak dia risau lah kan, dan terus bawa si Zachary ni jumpa pakar. Tapi rawatan dia macam stop di tengah-tengah jalan tau. Maksudnya mak dia dah tak bawa dah si Zachary ni jumpa dengan psychiatrist tu di atas sebab-sebab yang tak dijelaskan. Kenapa? Why? Still lagi menjadi tanda tanya guys. Dan bila dah si Zachary ni tak jumpa pakar mental tu, penyakit mental yang dia hadapi tu menjadi semakin teruk lah kan. Yelah, dia dah tak buat treatment, orang cakap susah lah kan. Dekat sekolah si Zachary ni, semua budak-budak dekat situ kenal dengan si Zachary ni. Siapa budak ni? Kira famous lah dia dekat situ. Bukannya apa guys, dia ni famous sebab perangai pelik dia tu lah. Suka menyendiri, tak pernah senyum. Lepas tu dia suka pakai baju yang sama almost every day, sampai korang pun terfikir, mandi ke tak budak ni kan. Jumpa lagi budak-budak yang kaki mengejek dekat situ. Memang menjadi-jadilah benda ni. Semua orang dekat sekolah tu kata dia gila tau, tak normal. Tapi walaupun macam tu, tak ada seorang pun dia orang dekat sekolah tu fikir yang si Zachary ni berbahaya. Semua anggap dia ni just orang yang tak betul, jenis yang gila-gila biasa je guys. Pada 10 Ogos tahun 2012, si Melanie ni telah membawa kedua-dua anaknya iaitu si Josh dan juga si Zachary ni pergi tengok wayang. Biasalah spending quality time dengan anak-anak. Dan pada waktu tu semuanya macam biasa je tau. Tak ada apa-apa yang mencurigakan. Just normal kata orang. Diorang tengok wayang, lepas tu pergi makan kejap, and then diorang pun baliklah ke rumah. Tetapi siapa sangka tau bahawa pada malam tu sebenarnya merupakan malam yang paling mengerikan untuk Melanie dan juga Josh, iaitu abang si Zachary ni. Bila diorang sampai je dekat rumah pada waktu jam 9 malam guys, si Melanie dan Josh ni telah masuk ke bilik masing-masing untuk tidur. Yelah kan, sebab diorang dah penat, so diorang pun nak tidur lah. Tetapi si Zachary ni lain pula ceritanya guys. Dia pergi packing barang-barang dia, baju, bros gigi dan macam-macam lagi guys. Seolah-olah dia nak pergi larikan diri tau, yang mana dia memang dah plan dah awal-awal benda ni. Lepas dia siap packing semua barang-barang dia ni, dia terus pergi ke bahagian garaj dekat rumah diorang dan telah mengambil sledgehammer, tukul yang besar tu, dan terus menuju ke bilik mak dia, si Melanie ni. Korang nak tahu tak apa yang dia buat? Si Zachary ni telah menghentak tukul yang besar tadi tu dekat kepala mak dia beberapa kali guys, sehinggalah mak dia meninggal dekat situ. Aku just tak tahu nak cakap apa. Aku tak dapat bayangkan macam mana keadaan pada waktu tu. Tetapi menurut pakar forensik yang menyiasat kes tu, dia cakap si Zachary ni hentak kepala mak dia sebanyak 8 kali tau. Memang dah tak ada rupa manusia dah kalau kena hentak sebanyak tu. Aduh, kenapa dia buat semua benda ni aku pun tak tahu. Lepas dia si Zachary ni settle dengan mak dia dalam bilik tu, dia pergi cuci tukul tu dan sembunyikan tukul tu dekat bahagian laundry rumah dia orang sebelum dia pergi ke plan dia yang seterusnya, iaitu pergi bunuh abangnya yang bernama Josh tu. Tapi cara si Zachary ni nak bunuh abangnya lain sikit guys. Dia tak gunakan apa-apa objek yang keras ke, pistol ke, tak. Dia kunci abangnya dari luar. Maksudnya si Zachary ni, dia tak nak abang dia keluar dari bilik tu. Dan bila dia dah make sure pintu tu memang dah tak boleh buka, korang nak tahu tak apa yang dia buat? Dia, si Zachary ni, dia tuangkan sebotol whisky tu, and then dia terus nyalakan api. Kira dia nak bakarlah rumah tu. Si Zachary ni, dia nak abang dia mati dengan cara terperangkap dalam api yang dia nyalakan tadi tu. Dan lepas je dia settle semua benda ni, dia terus belah guys. Bila je si Zachary ni pergi dari rumah dia orang, api dalam rumah tu semakin marak tau. Dan abang dia, si Josh ni pun perasan lah, apa hal ni kan? Apa yang dah jadi ni? Nasib si Josh ni time tu memang sangat-sangat baik guys. Dia selamat keluar dari bilik dia. Tak tahu macam mana dia buka, tapi dia memang dapat keluar lah. Lepas dia keluar, dia terus pergi ke bilik mak dia, si Melanie ni. Dan alangkah terkejutnya si Josh ni bila mendapati yang mak dia dah meninggal dunia dengan cara yang sangat-sangat kejam macam tu. Berlumuran darah, memang dah tak ada bentuk muka lagi dah guys. Dia pun macam panik lah kan tengok keadaan macam tu. So lepas tu si Josh ni time tu terus pergi ke rumah jiran dia yang dekat sebelah rumah dia orang tu untuk minta pertolongan. Suasana
Suasana memang kecoh gila time tu. Pihak bomber, polis, semua ada dekat situ dan pihak polis ni immediately terus pergi cari si Zachary juga time tu. Sebab abang dia, si Josh ni cakap mungkin ini merupakan angkara si Zachary ni. Selang 5 jam lepas kejadian tu, akhirnya pihak polis Tennessee tu berjaya juga menjumpai si Zachary ni, di mana time tu dia tengah berjalan hampir keluar bandar tau. Kira jauh jugalah time tu dia punya perjalanan tu. Si Zachary ni pada waktu tu terus ditahan dan dibawa ke balai polis untuk disoal siasat. Dan apabila si Zachary ni disoal siasat oleh pihak polis, dia tak menunjukkan apa-apa perasaan tau. Seolah-olah tak ada apa-apa yang berlaku. So, pihak polis time ni memang dah dapat rasakan yang si Zachary ni memang mental lah selepas diorang buat soal siasat tu. Kemudiannya pihak polis ni bila dah tengok keadaan si Zachary ni macam tu, diorang terus pergi call doktor pakar sakit mental lah kan, untuk menjalankan ujian terhadap si Zachary. Dan apabila doktor sakit mental ni menjalankan ujian dengan cara menyoal siasat si Zachary ni, adalah dia punya kaedah tu kan, nak detect si Zachary ni tahap yang macam mana. Doktor tu cakap yang dia tak pernah lagi tahu jumpa dengan pesakit yang macam Zachary ni. Si Zachary ni dia punya tahap emotional dia tu memang lain macam sikit tau. Bila si Zachary ni disoal siasat, ada time tu dia senyum, dia tersengih, and even dia ketawa guys. Memang kita boleh kata dia gila yang lain macam tau. Yelah, kalau tak mustahil lah dia nak senyum lepas dia bunuh mak dia kan. Kisah tentang pembunuhan si Zachary ni terus menjadi bualan orang ramai dekat area tu pada waktu tu, dan dia even dijemput untuk ditemu ramah dalam satu talk show YouTube yang famous dekat US tau. Korang boleh search dekat YouTube, Dr. Phil channel nama YouTube tu kalau tak silap aku. Dr. Phil ni aku boleh kata channel dia ni merupakan channel yang akan interview penjenayah-penjenayah dekat Amerika Syarikat. Korang boleh check sendiri lepas ni, okay? Okay, kita sambung balik pasal si Zachary ni. Time si Zachary ni ditemu ramah oleh Dr. Phil ni, macam lah soalan yang ditanya. Apa motif dia buat macam tu, why, dan macam-macam lagi guys. Tapi dalam banyak-banyak semua yang ada dalam interview ni, part yang paling seram bagi aku adalah si Zachary ni punya suara tau. Suara dia memang lain macam Mat. My name is Zachary. Lebih kurang macam tu lah. Suara dia garau semacam, tahu tak? Macam korang dengar suara monster tu. Lebih kurang. Seram guys. Sampai ada orang cakap yang sebenarnya si Zachary ni telah dirasuk oleh setan, sebab tu suara dia garau semacam. Dalam interview Dr. Phil tu pun benda yang sama juga berlaku guys. Dia tetap senyum-senyum, sengih-sengih, sama macam dia kena soal siasat oleh doktor sakit mental dan pihak polis hari tu. Dia tak menunjukkan rasa menyesal ke apa ke, tak. Dan disebabkan oleh temu ramah bersama Dr. Phil ni lah, si Zachary ni telah dilabel oleh netizen sebagai The Sledgehammer Killer tau. Yelah, sebab dia pergi hentak kepala mak dia dengan tukul kan. Memang sangat kejam cara dia bunuh tu. Tak ada perasaan langsung. Ada beberapa perkara yang kita boleh bincangkan dalam perbicaraan si Zachary Davis ni guys. Firstly, semua orang dah tahu yang dialah yang membunuh mak dia berdasarkan soal siasat yang dijalankan, dan dalam sesi temu bual bersama Dr. Phil, dia memang dah mengaku time tu dan memang dia tak boleh nak elakkan dah tuduhan tu. Secondly is, adakah kesihatan mental dia ni layak untuk dibicarakan dekat mahkamah? Kalau diikutkan, kalau orang yang ada masalah mental macam si Zachary ni, dia punya perbicaraan tu memang akan lain sikit, sebab dia dah disahkan menghidapi penyakit mental kan. Tetapi akhirnya si Zachary ni tetap juga dihadapkan ke mahkamah biasa seperti orang-orang normal yang lain setelah pihak mahkamah mengkaji beberapa perkara. Adalah dia punya terms and condition tu. Kalau aku nak explain, boleh tahan jugalah panjangnya guys. Just cukup untuk kita tahu yang dia ni dihadapkan ke mahkamah macam orang-orang normal yang lain. Si Zachary ni walaupun macam tu, dia cuba juga untuk cover kesalahan dia. So mungkin kesalahan dia tu nanti dapat hukuman yang ringan sikit ke dari apa yang sepatutnya dia dapat. Dan dalam perbicaraan di mahkamah tu, si Zachary claim bahawa yang abangnya si Josh ni sebab kenapa dia buat semua benda ni. Dia cakap yang si Josh ni selalu bully dia, siksa dia dan macam-macam lagi guys. Setelah si Zachary ni cakap macam tu, orang-orang yang ada dekat sekelilingnya pun terkejut lah kan, sebab dia orang tahu yang family si Zachary ni memang happy-happy je
sebelum ni dan tak nampak apa-apa masalah pun. Diorang tak fikir pun yang si Josh ni sanggup buat macam tu dekat si Zachary. Dan si Josh ni pula memang deny lah apa yang si Zachary ni cakap. Dia tak pernah pun buat macam tu dekat adik dia. Kesemua keterangan si Zachary dekat mahkamah ni tak ada bukti yang berasas tau, kecuali hanyalah sekadar verbal sahaja. Dia just cakap macam tu je. Dan dalam waktu perbicaraan tu juga si Zachary cakap yang ada satu suara yang telah berbisik kat dalam otak dia ni supaya pergi bunuh keluarga dia. Dan bila ditanya, dia cakap suara tu merupakan suara bapak dia guys. Sebab itulah dia buat semua benda ni. Perbicaraan si Zachary ni berlangsung selama 4 hari tau. Dan benda yang paling mengejutkan semua orang time tu adalah pada hari keempat perbicaraan tu dijalankan, si Zachary ni tiba-tiba tukar dia punya statement guys. Dia tukar dia punya cerita pula. Dia cakap sebenarnya bukanlah dia yang telah membunuh mak dia, sebaliknya dia just macam dijadikan sebagai kambing hitam oleh abangnya, iaitu si Josh ni. Semua orang dekat mahkamah time tu dah mula pening tau. Apa benda pula lah dia cakap ni kan. Dan lepas dia orang bicara, akhirnya si Zachary ni tetap bersalah. Dan peguam bela dia just dapat katakan yang si Zachary ni tukar statement dia sebab dia memang dah disahkan menghidapi penyakit mental. Dia ni gila. Sebab tu apa yang keluar dari mulut dia macam tak boleh dia ambil kira lah. Kira macam tu. Setelah menjalani perbicaraan dekat mahkamah, akhirnya si Zachary Davis telah didapati bersalah di atas tuduhan first degree murder, iaitu apa yang kita boleh cakap tuduhan membunuh dengan niat. Dan dia telah dijatuhi hukuman penjara selama 71 tahun dan mungkin akan dibebaskan dengan parol bila dia berusia 88 tahun. Sedang cerita dia ni kena hukuman penjara seumur hidup lah. 71 tahun tu guys. Entah hidup ke tak bila si Zachary ni dapat hukuman selama tu. So guys, apa pendapat korang tentang kes si Zachary Davis ni? Adakah salah satu sebab dia jadi macam ni adalah kerana pemergian bapaknya? Ataupun adakah dia mungkin tak jadi macam ni if dia tak stop buat treatment untuk sakit dia ni? Maksudnya dia terus continue jumpa pakar untuk mendapatkan rawatan lah. Walau macam mana pun, takziah kita ucapkan dekat keluarga mangsa. Dan mungkin kisah ni kita boleh sama-sama jadikan iktibar bahawa penyakit mental ni bukanlah sesuatu yang kita boleh buat main-main tau. Situasi memang boleh jadi sangat-sangat berbahaya macam kisah si Zachary Davis ni. Nauzubillah min zalik. Okay guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis. Aku sangat-sangat menghargai effort korang. Thank you so much guys. So hit that like button if you like this video. Share it to your friends and family. Subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku. And I'll see you guys again in the next video. Peace.